tu apa dah ni? Hari ini hari terakhir. Paling dah tak pening lagi dengan formula. Formula dah excel lah. Hari ini kita ikutkan ni yang dua orang belajar ni 3 hari ni. Inilah major activity dalam energy audit. So yang pertama tu electrical audit, yang kedua pengawal tinggi audit, dan yang ketiga ni room data survey. Room data survey ni dia menggunakan buat instrument. You boleh jalan secara serentak. Temperature, humidity, satu instrumen lah, CO2, gas meter. Ada 4 parameter yang kita kena ambil. Yang ini melibatkan keselesaan. Yang tadi itu elektrikal untuk bagi bangunan itu operasi. Itu tak ada elektrik tak boleh on kan. Yang kedua, aircon bagi keselesaan kesejukan lah. Dari segi yang ketiga ni, hasil daripada nombor 1 dan nombor 2, dia pergi ke nombor 3, keselesaan. So keselesaan ni macam tadi lah, temperature, relative humidity, CO2 level, dust level. So hari ni kita punya aktiviti selepas habis jadi, kita akan pergi ke lab belakang tu. Kat situ ada office condition dengan lab condition lah. So cuba buat, saya ada satu set instrumen saja. So group yang pertama pergi dulu ambil reading menggunakan borang yang saya ada dalam masa tu, isi dalam borang tu. Lepas tu group kedua pergi pula, so isi sama, repeat benda yang sama, tapi duduk sini buat analisa bersama lah. So saya ada email penerima Encik Zafri, semalam saya ada email sampel data. Cuma kalau yang you pergi nanti mungkin ada dalam 10 data je. Data yang saya bagi tu ada sampai ground floor, sampai level 1 dah. So lebih kurang ada 57 data. So daripada data tu kita buat analisa lah. Kita buat analisa yang punya site sekejap, baru kita buat yang data banyak. So access semua saya dah email. Belum lima cerita lagi dah kita ingat. Iaitu untuk analisa lah penting kan. Untuk analisa tu kita daripada 4 parameter ni kita tahu bangunan kita ni dalam keadaan yang bagus ataupun tidak bagus. So ni dari segi agenda ni lah, ni dah last agenda dan yang ketiga heavy lah. Tapi paling heavy semalam. Jadi tak heavy subjek. Okay, ni dah borang-borang lah. Bila buat room data survey ni dia melibatkan borang dan equipment ataupun instrumen yang kita nak guna nanti ya. So ni yang basic form dengan macam mana nak buat assessment cara dia. So yang pertama ni borang-borang yang kita guna pakai nanti room data, lighting data, general equipment data, aircon system data. Ada banyak borang kan. So yang room data survey dia fokus pada 1 dengan 2. Kalau ada dalam skop audit, ada bergantung pada dengan standard Malaysia bagi skop macam ni, Ringtag Malaysia bagi skop macam ni, JKAT bagi skop macam ni. So dalam skop tu dia merangkumi ke 4 orang tu lah. Kalau macam dengan ekosistem data ni dia tengok spek unit lah. Berapa horsepower, berapa BTU dia. Kita ambil kat di sini kan ada template kan. Kita ambil template tu boleh masuk ke dalam juga. Okey, kalau tidak ni berkait dengan tidak berat malam, orang yang ada dalam nota malam. So orang ni boleh dipakai lah bila masuk chiller nanti kita rekod. Chiller ni berapa tan, berapa kilowatt, chiller water pump ni berapa kilowatt, berapa speed semua tu ada dalam ini lah, dalam borang ni lah. Lepas kita bagi input lah. Kalau kita pergi semalam kan, kita selfie je mana, selfie ni saya bertanya pun, chiller semalam berapa tan. Kalau ada orang ni, kita boleh recall balik lah bila buat analisa. That means untuk recall balik kita punya memori selepas pergi site visit. So, chill water pump berapa, kulit tahu berapa, ingat tak apa semalam? Saya pun tak ingat Saya tahu 150 tan chiller.
Jadi AHU data, kalau ada AHU, biasa kalau centralized dia ada AHU data lah. So AHU data kita pun dah guna sebenarnya tau. Jadi ini supply ADAC ni kita jadikan dia mix ADAC lah. So dekat sini kita ambil flow kan, meter per second tu sebenarnya kena isi dalam 0.1, 0.2, 0.3. Malah kita buat tak ada sistematik kan. Saya cakap seluruh kat sini you pergi ambil point-point tu je. Tak. Sebenarnya awal-awal ni dia ada satu form. Form ni untuk kita catat dekat sini. Macamnya saya buat dekat projek yang terbaru, saya bawa laptop terus key in kat situ. Bila key in kat sini tu masuk dalam soft copy lah. So, soft copy ni penting untuk buat data, untuk buat analisa, dan borang ni juga akan dikepilkan bersama report kita sebagai appendix. Result daripada deliver kat sini. So dia ada power ada kat sini, dia ada supply air, dia ada temperature return, semua ada di dalam pada kolom ataupun box dalam tulang dalam borang ni. Itu penting lah. Lepas ni aircon system macam yang tadi lah, ni mau cooling tower rated ni tak feeder. Ini kepada yang ada cooling tower, water pump, condenser water pump. Brand apa, berapa kuasa dia, berapa flow rate dia, semua ada dalam borang ni. So kita rekod kat sini. Kalau pergi site, cari nameplate tak ada, macam mana nak rekod? Contohlah warna lama kan. So kita tak ada lah boleh rekod kat sini lah. Sebab dia dah tak ada information design ataupun rated dekat pelanan. Jadi biasanya kita tanyalah operation manual ataupun TNC kalau ada lah. Kalau bangunan sangat lama ni biasa tak ada kan. Okay, ini room data yang kita nak fokus pada hari ni. So dalam ni ada level tu kita level G, bilik mana. Kita boleh trace balik. Bila buat analisa nanti tiba-tiba ada yang temperature sangat sejuk, ada temperature yang warm. So kita boleh trace balik menggunakan borang ni dekat mana, bilik mana, level berapa. So borang ni yang boleh ditentukan kembali kan. So kat sini ada bilangan orang, ada last. Biasa kita ambil 3 point lah, min, max dengan kita puratakan. Lepas tu temperature, actual, ada bus. Kalau borang ni ada pasal building automation system. Kita compare dengan bus reading dengan measure reading. Kita nak tengok ada segi sensor punya kalau tak calibrate ke, dia akan tunjuk error ataupun perbezaan yang tinggi kat sini kan. Lepas tu RH, dia ada CO2. Lepas tu window ni, window kat sini ni, window dia macam ada terbuka ke, ada curtain ke. Itu ada faktor lah dari segi heat transfer ke dalam bangunan. So kita just take note kat sini. Status dia kat bawah ni lah, always open ataupun close. Kita beli kat belakang tu always close. Kat sini ada curtain ataupun ada dua ni, clear, reflective film ataupun yang ni curtain ni ataupun blind ni. Dia boleh tick kat situ lah. Di bahagian sini lah dia just tak nombor 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dia 1, 2 ni refer balik dekat legend kat bawah ni. Lepas tu yang penting lah, kat sini ada wall color. Masuk dalam bilik tu tengok color sini okey, light color, black, hitam, coklat, hijau kan. So biasanya kalau yang green building ni dia light color. Contoh ni singa putih kan, light color. So apa objektif light color dalam green building? Dia sebagai reflector sebenarnya. So kita tak perlu banyak lampu. Ini lighting data, kata tadi lampu juga floor, description, berapa lampu dalam masuk bilik ini, kita bilang berapa lampu ada, berapa fitting ada. Contohnya kan, berapa ni? 3, 6. So 6 fitting. So satu fitting ada berapa? 3. Dia lebih. Design tadi sangat lebih. Kita buat eksperimen nanti tentang projek bilik ni berapa tahap kecekapan lampu dalam bilik ni. Adakah design by JK dia kata 3.
Mungkin kalau kita buat audit nanti, kita tengok lab, kita tengok dia punya lighting index. Biasanya dia ada standard lah. Kalau lebih daripada standard, kita boleh buat ESM yang pertama D-Lamp. So D-Lamp kita kena study 3 tube ni adakah 3 balas ataupun 1 balas. Kalau 1 balas mungkin tak ada campur. Dia short apa ni, open circuit. Kita tengok balik lah dia punya wiring tadi. Kalau melebihi terang, dia panggil overlead jalan, belum data service. Bila overlead ESM, D-Lamp lah. D-Lamp tu kurangkan 1 tube lampu. Kita buat projek, buang 1 lampu ke dalam EB2 ni, kita buang di tengah ni. Kita dismantle, kita ukur balik dah. Lab tak adakah cukup seperti yang dicadangkan oleh Malaysia Standard 300 dah minimum. 300 ke 500 biasanya untuk ruangan menulis dan membaca. Dari sini ada board, ada ni balas, ada jenis control, diffuser, tahu tak dia diffuser apa ni? Jenis diffuser. Yang ni lubus lah. Ada satu lagi yang prismatic. Dekat sini dia macam plastik kan. Plastik ada 3 segi, dia panggil prismatic. Macam mana dia agihkan cahaya. Tapi bila guna plastik prismatic ni, sampai satu tempoh dia akan kuning. Dia panas kan. Bila kuning, dia tak boleh bagi distribution cahaya lah. So bila berlaku tu biasanya dijumpai dalam dekat di hospital, dekat ward. Dia seorang dah tidur kan. So perlulah prismatic macam ni direct ni. Ni di bahagian lubus ni. So kita tengok lubus ni sama ada dia full reflector ataupun separuh reflector. Reflector kan ada reflector kat sini. Ni lubus ni diffuser type, lubus prismatic ataupun non ada lah. Ini tak nampak. Cara macam mana full ataupun half mirror reflector kan. So macam yang ikut perjalanan kepala ni, yang penting kalau dia ada melengkung tu ada aluminium, dia panggil full. Kalau kiri kanan saja di atasnya tidak ada, panggil half. Dia full lah. Dia penuh dengan yang bentuk full. Dia panggil full reflector lah. Kalau ada kiri kanan, itu tujuan penting tu untuk dia distribute cahaya dalam ruangan bilik. Lepas tu kat sini juga ada power consumption ni. Biasa dalam survey kita tak claim. Kita bilang, kita tanya operation hour berapa, kita darab. Tapi kita kena tahu satu ni berapa ni, T5 ni berapa rated dia ni? 28 rumah. Betul tak? Tak tahu. So mungkin bagian maintenance ada yang spare. Berapa watt ni? Biasanya T5 ni 28 watt lah. Kalau T8 yang biasa tu 36 watt. So ni T5 lah ni T5. Cik satu ke? Satu ni tiga. Satu. So 3 darab 3. 28 boleh tak nak. Kenapa nanti kita buat exercise. Okay, ni general equipment yang macam selain daripada tadi lah, aircon, lighting semua tu pergi ke pantry, ada kowei ke, water heater ke, water dispenser ke kan, ataupun ada chairrack ke. Yang tu penting tahu, chairrack ni bukanlah 24 jam on. Mungkin untuk panas air dalam 5 minit. Kita kena interview dia lah macam mana cara dia guna lah. Kat sini kita nak kira loading factor tu lah. Macam tadi kan, actual versus rated, dapat loading tadi kan. Ni equipment yang kita nak gunakan. Saya letak dia kat sini, mana-mana saya cari Dah hari ketiga nak grad dah ni, tahun petang ni. Saya letak kat sini, mana-mana dah cari. Equipment yang kita nak guna pakai hari ni tak ada lah. Yang ni, tapi ini gambar lama, kat sini gambarnya lain. Realitinya lain. Di gambar lama kita nak pakai temperature humidity meter ataupun hygrometer.
CO2 meter dengan lux meter. So 3 instrumen di hari ini ada dalam box, dalam bag ni. Pandai-pandailah cari hari ni ya. Bateri pun saya sediakan. Kalau tak ada bateri terus tukar bateri. So yang kita nak rekod hari ini, pergi ke bilik nanti kita nak rekod lux level. So cara nak measure lux level, kalau bilik ini digunakan untuk belajar, biasanya di atas meja, di atas permukaan yang rata. Biasa bagi aras pinggan ke bawah. Okey, so dia aras pinggan lah. Jadi dalam 1 meter lah. Dia punya ketinggian tu untuk belajar. Kalau kita nak laluan, nak berjalan kaki, koridor lah, koridor. Kat mana koridor? Sensor kita letak kat mana bila kita nak buat body dekat sensor koridor? Floor bukan? Dekat floor. Sebab kita nak jalan. Takut tersepak ni. Kita perlukan cahaya lah. Nanti reference pun saya bagi nanti. Kalau untuk bekerja, mengajar, macam semua dalam 300 minimum ke 500 nak lah. Kalau nak laluan tu 100 nak. Nanti you cari dekat sana kat mana laluan, kat mana tempat bekerja, tempat mana buat lab. Itu you record nanti dalam borang tu. Lepas tu saya nak juga number of lighting. You masuk bilik tu, office, you buat kata kategori office, berapa lampu ada, jenis apa. Okay. Kalau produk yang tak habis pagi itu, produk apa? Lampu jenis apa? T8. Dia punya tu T8, tapi dalam tu T5, tube. So dia punya lebih kurang berapa? 20 lebih. Saya ingat 18 watt. 12. Lepas tu you ambil juga temperature dengan RH, you ambil CO2. Yang lain tak payah. Yang dia tak ada dalam skop kita hari ni. So you just record last bilangan lampu, temperature, humidity, CO2 level. CO2 lah. Lepas tu finding ni daripada lembaga survey yang kita buat ni, kita boleh tahu bilangan lampu dan jenis lampu. Saya nak tanya, tak ada Cik Adi judgement kan? Kalau apa yang nama Suhairi. Cik Suhairi mesti dia tanya bilangan aset aircon, mesti Cik Suhairi boleh jawab. Betul tak? Sebab aircon kategori aset. So senarai aset mesti ada dekat maintenance. Kalau saya tanya Cik judgement Cik Adi, berapa bilangan lampu dan jenis lampu, pun tak ada. Tak ada. Sebab lampu bukan aset. Dia panggil pakai buah ni, apa semua pakai buah. So, majoriti saya pergi over audit, lebih kurang lebih pada 100 site yang saya pergi. Senarai lampu, bilangan lampu memang tak ada. So audit ni membantu maintenance untuk sediakan jenis-jenis lampu dan bilangan lampu yang ada dalam satu-satu organisasi. So kalau tanya pasal aircon, confirm ada. Mana yang ada surat beranak, sijil lahir, confirm itu aset kerajaan lah. So audit ni membantu untuk mendapatkan total number of lighting. Kemudian jenis-jenis lampu, kata lampak kaki, 2 kaki, fluorescent, CFL, metal highlight, high pressure sodium, itu semua tu kita kategori nama kan. Tapi dalam audit juga boleh tahu berapa bilangan. Lepas tu number of meter tak ada tak ada. Lepas tu kita akan dapatkan pattern ataupun profile kepada temperature dalam bangunan, relative humidity dengan CO2 level. Itu profile kita buat yang graf saya tulis semalam ada dalam slide ni. Kita letak dalam recommended berapa di atas dan di bawah. Kita dapatkan percentage lah. Lepas tu kita dapat juga yang CO2 dan daylight potential area lah. Sebab apa dalam borang tu kita rekod jenis pintu ataupun tingkap untuk kena pasti daylighting potential area. Macam itulah, boleh buka kereta ni dapat cahaya siang. Tapi
Tapi dengan syaratlah matahari naik turun orientation tu baguslah. Kalau mungkin macam ni matahari kita lagi kiblat sebelah sana, bila jatuh sebelah sana petang tak sesuai guna. Sebab dia direct sangat. So pagi kita boleh guna yang sebelah sini. So petang tak boleh guna sebelah sana. Okey, ini last sekali. Ini daripada result kita dapat, kita kena produce dalam bentuk profile macam ni lah. Kita tempelkan ini scatter ni. Pada scatter graph ni kita letak dia punya range. Yang dulu ni 23 sampai 26. So kita akan dapat tahu, oh tak ada lagi. Kita dapat tahu bilangan poin-poin yang kita dapat ni adakah dalam recommended standard ataupun di atas standard ataupun di bawah standard. So dari sini kita tahu. Contoh kan, ini bilangan bilik ni kita dapat kat sini 28 kan. So dalam bola kita boleh cek balik kat mana poin 28 ni, bilik mana level berapa kan. So kita tengok balik kat sini 28 tu, pergi cek balik. Mungkin dah ada pun komplain sebenarnya. Mungkin dah ada komplain kan. So tiba-tiba yang bawah ni 19 ni mengambil 20. Tak tahulah kat mana. Bila tengok balik dalam senarai bola tu, dia memang sangat kesejukan. Dia tak komplain. Dia tak komplain. Pakai baju tebal. Kita yang panas kita. Ataupun kita cek dekat yang ni kemungkinan kita boleh tahu, dia tengok detail kita tahu lah. Dekat orang tu rupanya kat sini dia buka tingkap. Sebab dah sangat sejuk. Dia pasal panaskan tingkap dia kan. Dan bilik dia lah. So dari segi temperature, dari segi humidity. So dari segi humidity, dua ni tengok 90 lebih. Rupa kita pergi cek bukan panas, dia lembab. Humidity dia lembab kan. Kita pergi cek kat sini, rupanya dah banyak berkulat kan. Dah banyak dah nak jadi air dah. Kelembapan tinggi kat situ. So kat sini ni di bawah ni dry sangat kan, 40. Mungkin kita boleh tahu apa punca dia lah. Di bilik mana melalui room data survey tadi yang catat dalam borang-borang tadi. Ini CO2 level. Dia tengok menarik kan. Tiba-tiba ni tengok ke atas ni, poin yang melebihi 1000. Berapa banyak poin? So jabat ni DOS kan, DOS Department of Safety and Health kan, bagi tahu jangan melebihi 1000. Kalau lebih 1000 ni something wrong lah. So kita pergi cek balik poin-poin ni. Rupanya dia menggunakan strip loading. So bilik kita ni, bilik kita duduk ni tidak ada fresh air. Kalau CO2 tinggi, oksigen kurang lah. Bila oksigen kurang, ada nak tidur. Kalau ada migraine, kalau saya ada migraine, mudahlah sakit kepala. So di DMDTC, migraine itu salah satu sebab. Yang banyak lagi tekanan terlalu kan. 4 per million. 4 per million, 4. Sebahagian dalam sini. ERP 4 per million. 4 per million. Jadi yang kita ada lah ni kebanyakan duduk dalam recommended area lah. 800, 700. Kita tak boleh melebihi 1000 lah. Kalau kurang sangat, kita dalam poin hijau ni, biru ni, duduk banyak di bawah, kata less than 600 ni, ibarat kita buat kerja di luar. Nanti ambil CO2 meter, measure dalam, measure kat luar. Berapa CO2 ni? Sebab biasa je. Nanti lain juga tahu. PPM ni boleh hasil daripada kapet ada juga. BOC semua. Dia boleh ni lah. Itu dari segi BOC. Kalau kata-kata itu kan. Lalu yang last kali ni kita boleh dapat senarai aset lampu. Sebelum ni saya minta tak ada, sekarang lepas audit you will produce aset ni. Rupanya dekat sini ada lebih kurang 2,300 lampu. Lepas tu kita boleh pisahkan antara
36 watt, 18 watt, semua ni lah jenis-jenis lampu yang ada dalam organisasi itu. Daripada sini juga audit report dia akan buat dengan energy saving measure. So katalah lampu ni kan majoritinya 36 watt. Macam yang you pun dah pakai T5. So daripada figures ni 1414 ni kita convert tu T5 ataupun LED. Tu ESM daripada lampu. Tu objektif kita buat benda ni lah. Tadi kalau overlay tadi ESM yang tidak melibatkan modal di-lamping, kurangkan bilangan lampu. Tapi selepas kurangkan kita kena ukur balik kecerahan dia mesti memenuhi kehendak ataupun requirement by standard tu lah. So yang ni panggil medium cost ataupun high cost, bergantung pada definition organisasi itu. Katalah investment lebih pada 500,000, consider high cost. Di bawah tu mungkin consider medium cost ataupun low cost, bergantung lah. Okay, ini last nanti ni kuning ni duduk kat kawasan kosong. So biasanya dalam analisa saya buat, saya letak plus minus 20%. Kalau dalam plus minus 20% dia panggil within range. Kalau melebihi 20% overlay. Kalau kurang 20% underlay. So kalau overlay kita buat di-lamping. Kalau underlay kita kena tukar lampu. Daripada yang lama tukar kepada yang cekam dan better luminance, kecerahan. Buat analisa ni boleh produce ESM. Bukan buat saja So objektif buat analisis ni, bila you buat audit, buat data collection, you tak tahu apa benda yang nak buat. Bila you buat analisis, baru you tahu. Contohlah buat audit semalam kan, jadi kita buat repeat balik petang nanti. Tak dapat lagi jawapan dia. Tapi saya dah tengok dah poin-poin yang saya kena tengok balik. Yang blok yang atas tu kita dah nampak dia punya drop 30%. So ESM nya mungkin buat comprehensive cleaning, cuci lah, buat servis balik tu mungkin dapat better output lah. Tu bila buat analisis baru kita tahu. Tapi nak tahu tu kena compare dengan standard. Tak boleh main suka-suka. Kita tak boleh just ni tak bagus, ni tak bagus, ni tak bagus. Tak bagus kita support dengan data, support dengan level standard ataupun comparison lah. Okay, dah. Kecil dah pagi ni. Sudah habis. Kita buat praktikal lah. Seperti biasa. Tapi sebelum tu saya janji dengan salah seorang tu, saya kena buat lah. Nanti tak tertunai janji saya. Saya semalam ada janji nak run tak ada, saya tak run yang lain. Saya run aircon. Mana ni? Saya run aircon yang tadi yang menggunakan inverter, yang 5 star rating tu. Effective of VSD control aircon Nak jawab semalam tu mungkin statement saya salah semalam, tak sesuai untuk jangka masa yang pendek bila pakai inverter. Untuk inverter ni sesuai jangka masa yang panjang, tapi menggunakan 5 star dah ada saving. Cuma kalau kita guna jangka masa yang panjang, lagi banyak impact saving kita. Jadi saya bezakan antara yang conventional aircon dengan aircon inverter lah. So saya on yang existing. Lepas tu saya set 25 degree. Saya rekod data. Jadi kita compare 24 jam 24 jam. Rupanya inverter ni impact saving dia pada tempoh waktu malam. Sebab dia berkaitan dengan weather kat luar.
data yang saya ambil. Kalau buat MMP, inilah data yang kita kena ambil. Lepas tu kita repeat balik, kita on yang aircon baru pula. Lepas tu kita set pada 25 degree juga. So rekod data robot je. Kalau you suruh saya rekod 48 jam tak boleh buat. Sebab software dia ni 24 jam. Kalau you boleh buat ni cantik ni. Saya minta dana berjuta-juta dekat ni. Hardware dengan software. So result kat sini, perbezaan antara yang conventional aircon dengan with inverter aircon ni 50% lah. Tengok tak kita buat Excel malam tu, kita buat capai hanya 47%. Kan? Tapi ST bagi tahu 5 star versus 2 star dia dapat 45%. Tapi yang kes ini dia compare yang tak ada bintang. So sebenarnya dia boleh dapat 50% untuk Thailand punya condition. Malaysia punya condition semalam kita buat lebih ke 47%. So far Thailand dengan Malaysia tak jauh beza lah. Dia punya weather semua kan. So tengok graf kat sini, yang warna pink ni, warna purple ni, itu conventional. Kalau inverter ni, dia pun dah ada saving tau. Ni yang conventional kan. So dia pun dah operate, dia lagi dah starting dia bukan macam apa, starting current yang tinggi. So dia naik sikit sampai dah capai set temperature kita. Dia akan turun dah malam ni. Di waktu malam ni lah banyak saving yang kita enjoy. So kalau kita pakai 8 jam, kita dah sini sampai ke sini je lah. So dia dah ada saving. Cuma kata sesuai, dicadangkan untuk guna lebih daripada 8 jam untuk dapatkan maksimum dan enjoy saving yang off peak time. Kalau you ada PABX, kalau you ada PABX, kalau you ada server room, kalau you ada lift motor room tu yang menyebabkan 24 hours tu operasi. Sebab itulah kalau projek EPC untuk mekanikal tu bagi saya tak sesuai lah. Tapi you dah stop centralized, you masuk yang split unit. Tapi split unit bagusnya kita boleh kontrol secara individu. Itu pun boleh bagi saving juga. Tapi conservation. Kalau ikutkan masa ni kan, dia ada start up period. So 18 minit 15 second untuk start up. Lepas tu baru pergi kepada 73 minit, dia bagi control lah ataupun normal operation stable. Yang warna purple ni dia punya konsep on off. Bila sampai temperature dia akan off. Lepas tu kalau dah rasa panas dia on balik. Inverter tak? Inverter jadi yang biru tak? Dia akan kurangkan. Ni graf ni lah. Graf yang warna purple. Dia ada ni, ada turun, naik balik, turun. Cuma bila you pakai on off, tengok tak starting current dia ni. Kalau satu okey lah. Kalau polling ada segitu, terbayarlah mesti menimbang kat ni. Start up situ sama macam kita semalam on. Start up ni baru. Macam kita on. Kita on. Lepas tu dia start. Dia start sekali. Itu inverter. Tak ada inverter. Kalau tak ada inverter dia akan off. Dia boleh. Tapi off tak off ni off. Cuma dah kat sini start up dia ni sekali. Bila dia akan off tu, dia bukan bagi start up dia lah. Dia bagi on off dia lah. Cuma start kat sini dia memang sama tengok tak? 18 minit 15 second. Konvensional ataupun yang inverter memang sama dia tempoh dia.
Bila 18 minit dia dah capai dia punya set point tu lah. Ini soal graf ni lah actual mungkin bergantung saiz bilik pula. Katalah tiba-tiba bilik ni besar ni mahal satu. Confirm lah panjang dia punya tempoh nak dapatkan ni. Buat lah, dia buat. Sebab tu lah orang design kan. Dia ambil panjang, lebar, jarak tinggi, dapat volume. Lepas tu dia tanya berapa orang nak duduk dalam bilik. Sebab dalam asyri ataupun design tu, satu orang ada kuasa yang diperlukan untuk sejukkan orang. Lepas tu berapa meja nak ada dalam bilik tu, semua dia ambil kira semua. Cuma yang tadi tu volume untuk diberikan kesejukan. Maksudnya dia akan tambah power kalau ikut kuat. Dengan volume, dengan apa, dengan sensibel dengan reaktor tu ada dalam bilik ni, dia akan reflect kepada berapa horsepower. Macam dengan rumah saya bilik tidur saya, kira-kira sepatutnya 2 horsepower. Bilik tidur saya kira panjang darah lebar darah tinggi dapat volume. Kita tanya dia berapa orang nak duduk dalam bilik ni. Lepas tu apa peralatan yang ada dalam bilik. Daripada situ kita convert dapatkan horsepower, kuasa aircon yang nak dipasang. Kalau kat sini 2.4 kilowatt, 2.4 kilowatt. Jadi 4.8 kilowatt bahagi dengan 4.8 darah 0.746 bahagi. So lebih kurang 6 horsepower. So ni ibarat 3 horsepower. Kalau besok sini cuma dia lah, ni rated dia 2.4 kilowatt. Kita measure semalam 2.4 kilowatt convert to horsepower bahagi 2.4 bagi 0.746 dapat horsepower. Lebih kurang 3 horsepower lah. Tapi saya tengok design tu macam ada 2.5 horsepower, 2 horsepower je. Tapi ni jadi ikut brand ni top end. Kalau York mungkin saiz ni 2.5 horsepower mungkin. Lepas tu dah kita tengok BTU dia, cooling energy yang dia boleh supply. Kalau kita besok katalog 24,000 BTU per hour. Kalau biasa 1 horsepower 9,000. Ambil 24,000 bahagi 9,000. Lebih kurang 2.3 horsepower. Okey, dah selesai hutang saya. Terima kasih Wan. Harap membantu menjawablah soalan ni. Okey, pagi ni pun dah selesai. Tak sampai 1 jam pagi sesi cepat. Kita boleh buat exercise boleh? Sebelum exercise saya tunjuk dulu apa yang you guna produce ni. Ni contoh daripada form. Nanti semua ni yang dapat ni. Daripada form masuk dalam Excel. So ni Excel dia lah. So Excel dia ni ada nombor, ada level, ada sama je dalam orang yang saya beri tu. Kalau ada banyak point jadikan dia pukul rata. Temperature, RH, lighting, semua tu. Ini contoh data. Contoh data exercise yang saya nak beri kepada you all semua. Ada lebih kurang 57 bilik. Ini salah satu klien saya lah, saya tak bagi nama lah. Ya. Jadi nombor tu bilangan point yang kita buat measurement lah. Dalam kes ni ada 57. Yang data ni banyak sampai beratus. Tapi saya potong dah tu. Macam yang hari pertama itu banyak sangat data lagi kan. So ni saya bagi 57 bilik data je. Dan ada LG, ada G, ada sampai first floor je.
Lepas tu dalam setiap ni ada nama-nama bilik. So macam dengan Yok pun buat macam tu juga. Kalau you pergi office lab tadi, dia katalah office lab yang ambil point measurement. Lepas tu you pergi ke lab, you buat measurement juga. Kalau tempat yang luas, dinasihatkan buat koordinat point measurement ni. Contohlah dia pergi kisah saya fizik tu, dia ada dua je. Satu bahagian office, satu bahagian lab. Boleh sebelah. Untuk yang buat koordinat tu biasanya untuk lampu, lux. Temperature you ambil satu point pun dah cukup dah. Sebab sama je dalam bilik tu. Cuma yang bilik luas ni dia tadi sambil 2 point. Lepas tu untuk lux, you buatlah koordinat. Kita nak ambil point 1, point 2, point 3. Lagi banyak point, lagi tepat. Cuma dari segi audit, dia akan rugi masa. Kita bila buat costing tu, untuk buat rulatan survey at least 5 hari. Kalau you buat kerja lebih dari 5 hari, you dah spend banyak cost kat situ lah. Untuk bayar dia punya kontraktor ke apa kan. Untuk belajar, lagi banyak point, lagi cantik. Ini sama juga yang boleh buat koordinat. Ataupun koordinat tak semestinya kecil macam ni. Boleh jadikan dia macam tu pun boleh. So ada 1 point, 2, 3, 4. Cuma sama koordinat macam tu. Ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau nak lagi sesuai lampu ni, dia ada fitting, kan. So sepatutnya ni 1 point, 2 point, 3 point, 4 point, 5, 6, 7. Yang penting fitting 1, fitting 2. So dia ada sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Kalau nak pergi lab, testing lab, lagi detail dia punya prosedur. So untuk audit, ni dah memadai lah buat sampling, buat koordinat. Tujuan koordinat nanti selepas sekarang ni you buat baseline, nanti you buat retrofit, point yang sama yang ambil. Macam tadi buat simulation kan, parameter yang sama, condition period yang sama, itu yang kita ambil balik bila buat MMB nanti. Cik Azam, maksudnya koordinat ni kalau kata sekarang kita buat, maknanya kita ada 6 koordinat. Maknanya Kalau boleh kan, 1, 2, 3. Dalam kes ni you buat 4 point pun dah cukup lah. Dia bergantung pada ruangan bilik. Kalau besar, banyakkan point. Kalau bilik kecil je kan, untuk bilik bersyarat katalah saiz ni je, so 1 point pun dah cukup lah. Bergantung. Point measurement, bukan plug point. Titik-titik point yang ambil pengukuran. Macam yang 1, 2, 3, 4. Untuk buat koordinat. Lepas tu dah ada nombor bilik. Lepas tu dah ada ni, ini dari summary. Ini kita letak standard je, Malaysia standard. Nanti kita nak tengok deviation kat sini. So deviation ni ambil measure versus dengan standard. Tolak kat situ, tengok deviation dia. Lepas tu kita letak sini tolerance, katalah plus minus 20%. Lepas tu kita buat kat sini, ini formula kan. Kalau dia di bawah less than 20%, dia panggil underling. Katalah saya ubah kat sini kan, tiba-tiba ni dapat 380. So dia dah jadi overly. Jadi dah program ni dah program. Excel column N ni dah diprogram, diformulakan dalam if lah, jika. So katalah balik asal tadi 2, 3 dia panggil underling.
dia less than 20%. Katalah ni kosong, average-nya 300, standard-nya 300, deviation-nya kosong, dia jadi WD. So last kali kita pergi ke sini lah, kita buat apa tadi? Last kan? So last kali dia produce macam ni. You tak payah buat menu pun, kita dah bagi semua siap. So you just masuk, datang dekat sini je. Ni teruslah kita buat underlink warna merah, weeding warna hijau, overlay warna kuning. So last kali dia keluar dalam bentuk table. Dia kata weeding range 27%, overlay 32%, underlink 41%. Kalau kita dah tengok pada result ni, kita dah tahu dah bangunan yang kita buat atas audit ni gelap ataupun tidak terang, panggil underlink. 41% gelap, tak selesa, comfort. Tujuan ni dapatkan comfort. So kalau underlink, potential yang besar untuk kita tukar lagi cekap tenaga lampu LED ke T5 ke, sebab ini T8. Kita boleh detect nanti bila dia punya result. Prosedurnya paling tepat waktu malam. Dia tanpa cahaya malam hari. Siap tak boleh. Sebab tu lab untuk lampu dia close. Dia tak ada pendedahan cahaya matahari. Dia menggunakan 100% cahaya lampu. Kalau macam kita pergi audit management department 1-4, jadi kalau malam kita tidak malam lah untuk nak lagi tepat. Atau kita cuma kalau audit siang hari, sebab tu dalam borang tu ada remark. So remark, bila buat analisa saya boleh detect dia punya problem. Tengok-tengok last melebihi ni, saya akan tanya point ni. So point ni saya akan report balik pada borang yang you buat tadi tu. Mungkin yang you letak dekat remark, kalau you yang auditor yang berpengalaman lah, terdapat tingkap ataupun curtain yang terbuka. You kena remark kat situ. So dalam kes ni kita kena keluarkan yang tu untuk dapatkan pion yang bertutup. Kalau boleh tak ada macam ni masih terdedah cahaya siang lah. Sebab tu MMB saya cari tempat yang tersembunyi di tengah-tengah. Kalau tak saya kena jalan malam. enggak kita tanya kata kita memang dapat tingkap masih dah semua tak tingkap lampu. Sebab tu masa kita buat room data survey ni, bilik by bilik, kita kena masuk kat management, kena letak remark kat situ. Kalau remark kat situ, itu yang bagian lampu kan ada curtain ataupun tingkap, window tu kan, itu ada remark kat situ. Kita boleh buat analisa visual. Biasanya orang present, itu trik saya nak baca report orang. Saya tanya balik, kenapa yang di overlook? Bila cek balik, management di berhampiran dengan tingkap. Tapi untuk itu namanya potential daylighting. TSM juga tu. Buang dia tak boleh buang. Solution kat sini biasanya zoning. Kita zone katakanlah bilik ni ada 2 switch. So ini salah satu switch dia macam ni. Bila zone ni zone 1 ke depan, zone 2 ke belakang. So bila siang hari zone 2 tak ikut, zone 1 je ikut, panggil zoning. Tapi zone ni kena buat rewiring. Itu cost dekat rewiring. Bukan rewiring, dia organize balik dia punya rewiring. Itu cost untuk investment. Tapi kita boleh dapat saving bila siang hari kita kira dalam 4 tu
satu hari berapa kos satu, kita boleh kira dengan berapa kos riwayat itu. Selalu ni wajib buat audit bagi tadi kita jadi pada Audit hanya bagi recommendation. recommendation lah. Untuk dia laksana bergantung pada owner. Tapi kita ada recommendation tu kita buatlah priority, low cost dengan high cost. Lepas tu priority-nya orang akan buat low cost dulu. Lepas tu bagi low cost baru pergi high cost. Tolong tak? Main dengan data ni. Macam-macam idea dia keluar. So sorry, itu pergi ke last, ini pergi ke temperature. Sama juga saya dah buat program, nanti you dapat template ni, you boleh copy je formula ni untuk new worksheet. Memang saya dah program dah. Katalah melebihi 26 degree Celsius jatuh warm. Jika 24 WD, kalau ada dia pergi cool. Boleh dia pakai if. Simple program. Dia pakai If else je. Sorry. Saya tahu If error, if not, if. Dia. Tapi kita pakai yang if je lah. Saya pun tak error juga. Ini staff saya buat. Staff saya ni generasi yang muda kan. So dia otak generasi muda. Kita ni generasi yang lama X kan. X ni kena bekerjasama dengan Y ataupun Z. Ada orang pick up. Sama juga kita buat pada artis contohlah ni ni kita letak kat sini dalam 26 lah. So kita tukar lah. Oh masih lagi B. Gila 26.5. Alah jadi uang lah. Nanti jadi program lah di formula. Nanti orang dapat SN tak masalah. Lepas tu sama juga artis. Dan sama juga CO2. Semua ni dah ada sampel yang kita pakai. Sebab dia bawah pada ni. Bawah pada 1000. Sorry, bawah pada 800. Dia ada ekor tapi banyak banyak tingkat okey. Dah. Ni hari ni dapat yang ni je. You dapat yang ni je. Saya minta you produce yang ni. You produce yang worksheet by worksheet ni. Boleh? Copy and paste. Dalam ni dah ada formula Dah ada formula dalam ni. Saya tak buat formula ni. Cuma saya nak you present dalam bentuk page by page, worksheet by worksheet. Katalah dalam kes ni dia ada semua data. Daripada semua data ni, you buat page by page. Kepada lab yang kita nak buat audit ni. Tapi data ni saya bagi kat tu. Cik Zamri bagi tak? Cik Zamri bagi yang ni Yang ni. Saya saja keluarkan yang ni. Kalau tak, you tak belajar. So daripada yang ni, you produce yang ni. Page by page. Yang ni pun ada jawapan dia tahu kat bawah ni. Ni. Dah ada jawapan dia ni. 16, 23, 18 kan. Ini apa tu? Temperature ni ni result dia tapi 40 tugas. So kalau you dapat yang ni you ignore kan betul ni. Salah tadi. Lima tujuh yang betul lah. 57 data saya bagi you. Okey dah. Faham assignmentnya?
Kita nak buat Kita bawa form tu. Bawa form yang guna pakai room data survey dengan lighting. Data survey dengan Untuk aktiviti kita pakai dua orang ni je, room data, lighting data. Dua je. room data, Nanti yang tablet proses saya bagi juga Excel. General equipment tu tak payah buat muka. So you pakai dua, room data form dengan lighting data form. Room data form untuk dapatkan lux, temperature, RH, CO2. Lepas tu window jadi apa, luar color apa. Lepas tu lighting data, you akan dapat jenis lampu, bilangan lampu, berapa diffuser. Contoh dia, number of lamp. Katalah you buat ni pilih apa, lab kan, lab GE kan. Sorry, level G lah kat sini kan. G, ini katalah lab GE contoh kan. Number of lab berapa pilih? Berapa bilangan lampu? Nombor 18. Kali 3 lah. 18. Yes. Letak 18 tiup. Number of fitting berapa? Number of fitting 6. housing dia lah, housing dia 6. Lepas tu lighting equipment, tengok nombor 1 tu apa maksud dia? Lighting equipment. Lighting equipment, tengok dia punya abbreviation ataupun legend tu. Surface mount ke, ceiling recess ke, bare channel ke, spotlight ke, downlight. surface. Surface. Apa beza dia? Surface biasa kat sini kot, kat sini. Jadi si ada ni. Ceiling. Dia letak kat sini nombor 1, nombor 2. Type of lamp, tengok type of lamp apa. Incandescent ke, fluorescent ke. Anderson. Ni lampu jenis apa ni? FL lah, FL, fluorescent. Fluorescent nombor apa ni? FL. Oh sorry, tadi CR, ni kena letak CR. Ya, sekarang. Yang ni FL. Watt campur balas, ni susah sikit. Tanya apa chargeman kita. Buat balas ni. Ini ada elektronik balas. Tapi saya bagilah. Kalau T5, T5 28 watt. Kalau 28. ada yang T5 dia kira 8 watt, T5 dia 24 watt. Tak sama. Kalau kita classroom ni. Dia beza sikit. Kalau T5 memang macam ni. T5 4 kaki, T5 2 kaki. Atau T5 yang pendek lagi. Cuma dia panggil brand ni, dia tiup kecil ni, panggil T5. Kalau yang besar tu T8. Kalau satu lagi yang Taiz punya lain. Taiz punya bagi saya dia 18 watt. 18 watt biasanya ada LED lah. Tapi dia panggil CCFL dia panggil kan. Tak apalah, kita lah tengok dia punya tube yang kecil tu dalam panggil T5 lah. Kalau kes ni dia letak 28 campur dengan 2 watt. 28 Elektronik balas 2 watt losses dia. Kalau magnetik balas 6 ataupun 10 watt. Kita tengoklah bila dekat lab tu rasanya tak ada dah semua pakaian gadgetnya tu kan. So dia letak kat situ 30 type of control. Tengok nombor 3. Manual atau automatic. So manual. Diffuser pula. Tengok diffuser dia full mirror reflector F. Full mirror reflector. Status of reflection nombor 5. Nombor 5 tak ada. Sorry. Nombor 4 tu tadi, nombor 4 tu. Nombor 4 lubus. apa Lubus tu macam ni lah. Kalau prismatik dia plastik. Dia macam bentuk piramid sikit. Lubus ni. Lubus ni dia punya ni lah. Dia apa ni? Dia ada garis pula. Ni kan ni. Dia ada ni apa ni?
plastik biasa dia. Rambut ni. Bawah ni juga. Barang boleh. Ada apa-apa dalam letak. So yang ni namanya L lah, L. L. So status reflector full. F. Apa tu operational hour yang kita check lah. Weekday dengan weekend. Weekend kosong kan. Itu maksudnya kita letak jam Jam pukul berapa start, pukul berapa stop. Tadi sampai 7:30. surat sampai 5. 8 sampai 5. Kat sini kita boleh kira power consumption dia. Yang ni kemudian. Ini zaman dah kolom P ni untuk buat analisis dah. So yang ni je sampai O je yang punya data collection. Ada auto je. Kamu jawab? Ya. Dia auto kira tu. Nanti buat analisa kita buat kata kita buat auto. Ya. Power consumption ini Ini power. Lampu. kuat dalam kuat. Lampu. Kalau kes ni buat sama dengan you ambil bilangan lampu 18 darah dengan 30. You bagi dengan 1000. So 0.54 ni kilowatt. Letak dah unit. 5 nanti apa 5? Makan ketel. Kat 5 tu katalah ada Rosak ni. so ketel jangan window yang ketel. Masa kita buat proses audit balik, ada lampu yang macam contoh dua kat belakang je. Kena tukar dulu ke? Boleh letak remote juga. Maksud saya waktu kita nak boleh kata tukar dulu ke atau biar kata je? Yang tu ambil keadaan biasa. Cuma dekat sini letak remote. Oh. Enter kat sini kata kat situ adalah 2 Q40 kan. Tapi kalau cik nak kita nak buat baseline, tak ada dulu kan Baseline kita buat adjusted. adjusted dah. Kita adjust ketika 100% condition. Tapi yang bosan kita tak boleh dalam nama offline tu. Nampak? Ambil juga kita. Tujuan kita nak tukar kepada 100% performance. Katalah sebelum ni kan sepatutnya 18 kan. Ini buat ada 2 rosak. So sini 16 kan. So 16 powernya banyak minat. Tapi bila kita buat muka dia jadi 18. So bila buat baseline saya kena jadikan ni 18 punya condition. Sampai aja lah bosan. Ambil je. Letak dekat 5. Itu penting tu. Bila pergi bilik bagi dia tahu condition. So last day pun tak sama lah kan? Tak sama. Dia akan kekurangan yang tepat point 2 point tu lah. Orang tu dia dah. Lepas tu nanti kalau beri underly, kita tengok pula yang tempat underly itu disebabkan apa. Kalau ada remote macam ni kita tahu lah. Rupanya ada 2 yang terbakar. Okey, yang room data satu sampel dulu katakan ni G. Ini pun sama dekat lab GE. Number of people katalah ni kita masa buat itu kosong lah atau bilik ni tidak ada orang. Kalau bilik sebelah office kan. So office tu mesti ada orang. Mesti ada seorang kan. Kalau kes ni bergantung pada ni kita tak kosong dulu lah. Dah katalah kat sini meja dapat katalah 300 minimum. Sebenarnya tak yang minimum ke 1 ataupun 2 poin lah. Kalau ada 3 poin, 3 poin. Kalau kat sini you tak katalah yang pertama tu 310. Yang kedua, poin kedua 350. Ini contoh Lepas tu sini average. So dapat figure ni. Lepas tu kita tengok temperature. Bus ni ignore lah sebab kita ada bus. Temperature katanya 24. RH katanya 70. CO2 dalam ni katanya dalam 800. Lepas tu ada status window kat sini. Satu apa? Always open. Close. Sini close lah. Close. Shading. Ada curtain. Curtain ke blind? Blind. Blind.
Dua color katalah light lah kat sini. Lepas tu lima ada ni apa ni? Daylight. Kita ada ni potential daylight. So bila dah dapat ni, nanti kita convert kepada dalam bentuk ni pula. Cik Asam, kalau kata dah point, kalau kata auditor A buat point yang berbeza dengan auditor B, so apa yang akan berlaku dari segi data? So ini saya tak ada penetapan untuk point tu kan? Tu dah sekali dia ambil purata je. Lagi banyak point lagi tepat. Kita buat eksperimen. Baca dalam Google. Lepas tu daripada sini you copy dari sini je lah. Copy sini macam ni ada point sampai 5. Jadi kita punya side tadi ada 2 je. Itu you kena adjust nak orang tu. Kata pada keadaan. Tapi kalau nak selamat, sediakan dalam orang kita ni, sebelum kita print tu, sediakan 5 kolom terus lah. Mungkin ada satu tempat 2 poin, mungkin satu tempat 5 poin ya. So poin 3, poin 4, poin 5. Mungkin dalam poin kat sini ni hanya ada 3 poin, 2 poin je. So isi 2 poin je lah. Kalau seterusnya kata dalam left QE DEQ dia kata lah lihat tak ada orang juga. Bila left ada orang lain, mungkin ada poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Alah sekali dia ambil sebelah. Poin-poin tadi juga pada koordinat tu ke? Koordinat tu you yang decide nak tu apa. Bukan, maksud cik tu 1, 2, 3, 4 tu ada 4. Ada 4 poin measurement. Ada macam yang bilik ni katalah yang ambil 2 poin measurement je lah. Kalau bilik macam ruang yang besar tu, jangan ambil 2 poin. Banyak. Besar. Tapi kalau biasanya kita tak boleh nak bayangkan bilik-bilik masa dekat site. Bila you pergi ni, tiba-tiba bilik besar, you decide sendiri je. Terus banyak poin ni. Kalau masuk kat sini 2 poin, sana 6 poin. You kena decide sendiri lah. Tapi bila kalau you nak buat projek macam yang investment grade audit kan, investment grade audit kalau boleh you produce through point-point. Macam yang saya buat untuk di majlis daerah Pasir Budak ke mana-mana, saya nak tukar street lighting. So street lighting ni pun dia ada cara nak measure lah. Kata tadi dia punya lighting kan, jalan ni kan, tu dia ada banyak cara lah. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, lepas tu poin 6, jalan ke jalan pula. Dia ada kiri, kanan, depan belakang. Ya. Kita nak buat projek, apa-apa projek melibatkan kecekapan tenaga, memang kena buat audit. Audit tu sebagai baseline. Sebab tu dalam lampu tadi ada yang outdoor, ada yang indoor. Kalau outdoor tu macam yang fasad light, garden light, street light, macam-macam light kan. Ini contoh lah. Ini untuk street lighting. Kalau untuk bangunan biasanya sepuluh suku dah. Kita buat exercise tu 1 group setengah jam deh. 2 bilik je. Satu bilik office lab, satu lagi lab. Bilik ni sebelah. Bilik bangunan yang lama. Sal dengan bilik kosong dengan kosong. Kosong kan kosong dengan sal. Sebuah grup satu, okey. Tidak nak tanya last meter tu baru kemudian dengan kita punya di Bergantung. Kalau atas buat lab di atas meja, kalau buat kerja di atas meja, dan kalau untuk jalan kaki di atas lantai. Kalau koridor lah koridor. So koridor mau letak kat lantai je. Tapi ini tak koridor kan? Siap. Ada buat lab. Kita tahu kan tempat Kalau siap kita tak
dulu saja. Okey. Sekejap. Kalau contoh macam masuk Aeon kan ada bagian ada banyak partition banyak tapi dia lebar kan buat kan. So kita dekat atas kabinet ni ke ataupun di table. Apa tu? Pemakit. Pemakit. Neon. Oh. Jajan Contoh lah sebab ada kabinet. Yang tu Dia percaya kan. yang tu susah sikit saya nak pernah buat lagi. Saya pernah buat di airport. Di airport yang kontak dia dengan terminal tu, saya buat troli. Oh. So letak troli ada satu papan yang rata. Saya buat troli. Oh. Itu je cara saya boleh buat kan. Tapi untuk shopping complex saya tak pernah buat lagi dah. Tapi kalau objektif, kalau dia pakai metal highlight, dia nak tunjukkan dalam kabinet. Itu caranya lah itu. So kalau ambil kat atas tak boleh tu. Dia kan biasa ambil dekat walking level. Walking level biasa di atas meja ataupun baras pinggan tu. Dia ada 1 meter ke 1 meter. 0.9 ke 1 meter. Dia punya ketinggian untuk walking level lah. Kalau lab atas meja lab lah. Kalau tempat kerja atas meja walking station. Itu je lah yang saya boleh bagi tahu. Saya itulah selalu saya praktis. Cuma yang tadi yang street lighting lain. Street lighting di atas jalan. Kalau operation theater Operation theater biasanya atas. Operation theater macam tu ni. Bilik bedah. Walking level lah. Lepas bilik bedah. Standard dia untuk supermarket berapa lux. Nanti saya tunjuk national standard. Kalau macam terminal tu tadi dia kata tolak troli kan, kenapa tak ambil daripada lantai? Sebab situ ada dua purpose. Satu jalan, satu tempat yang kios-kios yang menjual. So kita ambil di tengah-tengah. So kalau yang level tu untuk saya ada yang tak update lah, boleh nak dikongsi, tapi kereta yang dapat yang 2017. Baru. Ini Malaysia Standard 2007. Saya tak ada yang tak update tau. Tapi walaupun update, table untuk lighting ni masih sama. Dia ada yang version yang later tu dia amend tempat lain lagi, bukan tempat lama. Kalau dekat sini shading, lighting. Ini lighting. Boleh 24. Kita menentukan. Ini boleh guna table ni. Katalah ni lighting for frequently used area. Yang jarang digunakan, contohlah 20 lap ni untuk yang servis, minimum servis. Interior walkway pakai 100, macam koridor tu 100, hotel bedroom 100. Kalau lift interior dalam lift tu 100 lap, koridor ni quality test macam dengan tempat operator tu 300 lap lah. Ini general office, shop, store, reading and writing 300 ke 400 lap. Drawing office 300 ke 400 lap. Macam dengan restroom, toilet tu 150 watt, 150 lap. Restoran, canteen, kitchen, lounge pun ada dalam ni lah. You boleh refer table ni. Okay lah, kalau koridor dengan table pejabat, kita kena letak lapis tu tempat lain-lain lah kan. Lain. Koridor ke bawah lah kan. Contoh ni mana tadi nak sebut. Classroom 300-500 sebab menulis dan membaca ni 300. Saya tak sebut, sorry. Benda ni reference ni you kena masuk dekat ni column J. Contohlah ni PCB Design Lab tu nak 300.
Kita letak minimum lah. Kalau letak biasanya range 300 ke 400, so kita letak at least 300. Contoh kat sini store kosong 100. Sampai minimum. Jadi kalau bagi range, kita 300 ke 400, ambil 300. Lepas tu kita adalah store walkway, tepi lift 100. Lepas tu measure kat sini 356. Dan melebihi 256%. Memang overlead lah. So benda-benda ini yang kita akan bawa overlead ni. Terus di Excel ni kita boleh detect balik kat mana overlead untuk kita buat DLAN balik. ESN DLAN. Kalau relay maksudnya kalau dia sensitif, kita kurangkan satu. Kurangkan satu. Tapi kita kena study. Adakah dia share balas ataupun satu-satu balas. Kalau share ada tak boleh. Jadi kalau katalah kurang, contohnya langsung macam tak cukup, tapi macam nak buat, kita buat rewire balik. So kata nak untuk sementara kata buat positioning, kalau buat positioning meja tu boleh dapat boleh lah. Itu kalau rearrange workstation, kalau tak melibatkan pemenang tu jadi low cost. Kalau yang melibatkan just jadi medium cost. meja tu orang pula. Kalau yang ada lead, itu salah satu tuan. Kalau ada lead dan overlead, kita cuba kurangkan satu, measure, mencukupi. Jadi cukuplah. Jadi keluarkan satu, zero cost juga lah. Tadi kita melibatkan rearrangement balik workstation. Itu pun boleh recommend juga, tak melibatkan cost. Biasanya dalam audit report dia tak buat macam itu. Dia terus buat buang satu chip lampu. Lepas tu dah sekali, daripada buang tu, dia boleh kira berapa saving yang terhasil. Jadi dia condition lah. Ada yang share, ada yang individu kongsi, ada pun tak ada kongsi kan. Balas tu lah. Sebab tu dalam audit kita ni kena ada partner kan. Kita sebagai tenaga pakar dalam audit, kita kena ada partner, orang yang jaga bangunan. So bila kita nak baca cadangan, orang bangunan tak boleh. Sebab ni dia share balas. Tu kita kena tahu juga, bukan main cadang je kan. Sebab tu dia kena ada pair antara dalam kepakaran dalam dengan kepakaran luar. Okay, dah 10.24. So grup pertama buka bag. Mana buka apa sana? Mana grup satu? Buka Ini untuk belajar kan. Dia reviewnya bukan macam ni kan. Bila kita baca macam ni, buku kat bawah, bacaan dulu kan satu sikit. Tak bagus lah. Tak bagus. Tapi lah itu bagus. Kau ambil belakang sana tu. Buku belakang. Kita ada tingkap dinding. Ini gelap pula tu. Nama occupant ni berapa orang? Bukan punduk je nampak kawalan macam ni. Bacaan lagi. Ini, berapa orang? 13. Yang last berapa? 176 berapa? Betul, ikut yang dollar Twitter. Di mana dia tu? Yang temperature berapa? Kan tu lah boleh kata 7. Tambah 3. Dia tambah 3 lampu. Ini tambah 3 lampu.